Nasi siapa ini? Mana adik? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا Allahu Akbar walillahil hamd.
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد وسبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Mungkin hari ini kita bersesat-sesat sedikit lah ya.
Jadi ramai lagi jemaah yang berdiri di belakang room untuk masuk. Jadi saya juga bersama untuk mengumpulkan sah-sah dari bahagian hadapan. InsyaAllah taklimat ringkas berhubungan dengan solat sunat Aidil Fitri yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bilang kemuliaan pada wajah kegembiraan tuan-tuan menyambut hari raya. Inilah gambaran wajah-wajah mereka-mereka yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saya melalui tuan-tuan, sementara saya berkongsi kaifiat solat sunat hari raya Aidil Fitri. Saya dapat lihat ada yang di belakang saya di luar pada beranda. Maknanya kehadiran kita pada hari ini lebih daripada kapasiti yang kita boleh muatkan. Jadi mohon pada yang belakang hanya makan bahagian ruang makan, kalau boleh susun meja dan kursi tempat makan supaya boleh ditempatkan mungkin dalam 2 atau 3 saf muslimin, dan muslimin yang masih lagi di luar sana kalau boleh di bawah kemah tu boleh solat. Boleh solat, cuma nak kena susun kursi dan meja. Mohon bantuan tuan-tuan sementara saya terangkan, mungkin boleh yang bawa sejarah sedikit boleh solat di bawah kemah sana. InsyaAllah tuan-tuan, solat sunat hari raya Aidil Fitri dilaksanakan dalam 2 rakaat. Niatnya ialah usalli sunat Aidil Fitri raka'ataini. Pada tuan-tuan maknanya sunatillahi ta'ala. Kalau dalam bahasa Melayu, mereka solat sunat Aidil Fitri 2 rakaat. Makmum mengikut imam sunat kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya berbeza dengan solat sunat yang lain. Pada rakaat yang pertama, selepas daripada bacaan doa kita takbir. Angkat takbir sebanyak 7 kali. Dan setelah angkat takbir disembahkan dengan tasbih. Alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Dan terbaik, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada masalah, dan selepas 7 kali saya akan baca Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah. Kita akan selesaikan rakaat yang pertama. Lepas kita bangun rakaat yang kedua, Allahu Akbar rakaat yang kedua diikuti dengan 5 kali takbir. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan ikut saya imam. Saya takbir, tuan-tuan takbir. Dan di antara takbir diselangi juga dengan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita selesaikan solat hari raya. Dan disunatkan selepas solat sunat hari raya, disunatkan tuan-tuan dengan khutbah yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan sanad-sanad akan saya buktikan dalam khutbah tadi menjadi panduan untuk kita meneruskan kehidupan kita selepas kita menjalani bulan Ramadan. Kita dah sucikan diri kita, apa yang perlu kita buat selepas hari raya ini, insyaAllah. Jadi kalau tidak ada apa-apa, boleh kita teruskan dengan solat sunat. Kalau bawa kosong dan tema solat, kita dapat masuk tuan-tuan, bagi ruang kepada yang di luar untuk masuk ke dalam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معشر المسلمين الأخوة المؤمنين رحمكم الله يعمل أن يكون هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المقبول ويوم أحد الله لكم فيه طعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أمسكوا أسابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Wahai sekalian muslimin dan mukminin, semoga Allah memberi rahmat kepada kita. Ketahuilah bahwasanya hari ini adalah hari raya Aidilfitri, hari yang besar, hari yang hari kembali kepada kita, hari bahagia dan hari pengampunan. Allah menghalalkan kita makan dan mengharamkan puasa pada hari ini. Apabila khatib naik ke atas mimbar dan membaca khutbah, hendaklah kita diam, buku dan beri perhatian, dengar dan taatlah pesanan. Semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah merahmati kita. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الفاسقون ولو كره الظالمون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل العيد عيد الدين والعبادة لا من عمل الدنيا ومناهج العادة، لشكره على أداء الصوم الذي به السعادة، فهو من مواسم الدين للمسلمين ومن مظاهر الابتهاج لطاعة رب العالمين. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فقدر ويسر العالم ودبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، رغب الطاعين وبشر وهدد العاصين وأنذر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الأبرار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، walillahil hamd. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan-larangan Allah. Pada hari ini, marilah kita bergembira dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyambut Aidilfitri pada tahun ini. Hari yang amat berbahagia kepada seluruh mukminin kerana telah berjaya menunaikan kefarduan puasa sepanjang Ramadan dengan sempurna
dan telah berjaya menundukkan hawa nafsu kita, melatih diri kita dengan menjauhi amalan-amalan yang keji dan mungkar, dan kita dapat tingkatkan amalan-amalan soleh kita sepanjang Ramadan. Harapan kita, semoga kedatangan Aidilfitri pada hari ini membawa berkat dan rahmat kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan kepada negara kita secara amnya. Khutbah Aidilfitri pada kali ini bertajuk Hari Kemenangan, Hari Perpaduan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini, pada hari Aidilfitri, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menggembirakan ahli keluarga kita. Di samping itu kita diminta supaya menggembirakan juga fakir miskin dan mereka yang kurang bernasib baik dalam kehidupannya, dengan memberikan pertolongan dan bantuan mengikut kemampuan masing-masing. Kita bantu saudara-saudara kita yang dalam kesusahan dan yang mungkin ditimpa musibah, dan kita juga dituntut supaya bermaaf-maafan, baik antara suami dengan istri, bermaaf-maafan di antara anak dengan ibu bapa, di antara yang muda dengan yang tua, dan begitulah seterusnya dengan sahabat-sahabat kita, dengan rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, saudara-saudara kita, tanpa kita memilih bangsa dan keturunan, dan tidak memilih antara pangkat dan juga darjat. Hari ini orang-orang yang sabar dalam melaksanakan puasanya dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan Allah dan segala amalan soleh sepanjang Ramadan ini, Allah akan memurniakan dengan sebaik-baik balasan dan ganjaran yang berlipat kali ganda. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui firman-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, setelah sebulan kita melakukan amal ibadah dan kita berlatih diri kita, menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mahmudah, dan diri dan jiwa kita menjadi bersih, jagalah tuan-tuan, jagalah, dan jangan dikotori lagi dengan amalan-amalan keji seperti menyebarkan berita-berita palsu, propaganda yang buruk, menghebohkan berita-berita yang jahat, tuduh-menuduh, menabur fitnah dengan pelbagai saluran, hasad dengki, dendam kesumat, permusuhan sesama kita, umpat-mengumpat, cela-mencela, caci-mencaci, mendedahkan keaiban orang, keburukan orang lain, buruk sangka sesama umat Islam, dan menganggap dirinya sahaja yang betul dan orang lain semuanya salah. Kesemua sifat-sifat ini sangat-sangat berbahaya kepada agama, bangsa dan negara, dan umat juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan oleh masyarakat secara umum. Dan sifat-sifat keji inilah yang menjadi penyakit yang boleh merosakkan umat Islam, yang boleh melenyapkan perpaduan, yang boleh memecah belahkan umat Islam, yang akhirnya akan menuju kepada kehancuran dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang suka mengheboh tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui segala perkara, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sidang muslimin yang dirahmati Allah, satu perkara yang perlu disentuh pada hari yang mulia ini ialah tentang masalah perpecahan dan perselisihan di dalam kalangan umat Islam yang terus-menerus berlaku. Memandangkan perlunya perpaduan dan pentingnya penyatuan dan persaudaraan untuk menjamin maruah umat Islam, maka semua umat Islam perlu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah
yang sentiasa menyuruh kita meninggalkan persekataan, perpecahan, yang menyuruh kita tinggalkan perkelahian, pergaduhan, permusuhan dan juga hasad dengki. Bersatulah kita sekalian, bersatulah kita umat Islam di bawah kalimah thayyibah, iaitu kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 46 yang bermaksud, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah. Kalau tidak, nescaya kamu akan menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cikal hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang sabar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kembalilah kita kepada kebenaran dan berpegang teguhlah kepada ajaran Islam. Bentuklah musrah-musrah keluarga dan ukhuwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan semangat tolong-menolong, bantu-membantu atas dasar takwa kepada Allah. Bersatulah kita dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, hendaklah kamu tolong-menolong untuk melakukan kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong untuk melakukan dosa, maksiat dan juga pencorobohan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setelah sebulan kita berpuasa, maka sampailah ketikanya pada hari ini kita berhari raya. Dan apa yang penting ialah pastikan tujuan dan hikmah kita melaksanakan ibadah puasa selama sebulan yang lalu akan terus menerus hendaknya memberikan kesan yang mendalam di dalam kehidupan kita, untuk membentuk diri dan pribadi kita menjadi muslim mukmin yang muttaqin, selaras dengan ajaran Al-Quran, supaya kita benar-benar bertakwa. Datangnya Aidilfitri bukan bererti kita telah bebas lepas, tidak terikat dengan sebarang peraturan dan disiplin hidup. Tetapi telah tiba masanya untuk kita menghadapi cabaran hidup, untuk kita buktikan sejauh manakah kemampuan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab setelah kita menjalani latihan selama sebulan sepanjang Ramadan. Dan inilah masanya untuk kita melihat umat Islam mempraktikkan ketakwaan yang dibina sepanjang Ramadan. Setelah kita bermunajat, kita beribadah selama sebulan di Ramadan, membersihkan diri kita, sekarang marilah sama-sama kita bangun untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan kesungguhan, dengan ikhlas dan sabar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan dan kemenangan kepada umat Islam. Mudah-mudahan Ramadan percaya menyembuhkan kerohanian hati kita, membetulkan pemikiran kita yang mungkin tersesat, menghidupkan kembali hati kita yang telah mati, menyinari roh kita yang dalam kegelapan. Mudah-mudahan Ramadan telah percaya menyucikan panca indera kita, menundukkan pandangan kita, dan memelihara anggota serta melemahkan syaitan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal adalah bulan untuk kita membentuk diri dan membangun masyarakat yang berorientasikan keimanan, pengorbanan dan ketulusan hati yang telah dipraktikkan sepanjang Ramadan yang lalu. Manakala kejayaan telah kita sambut dengan kemunculan Syawal. Dalam waktu ini, jiwa dan hati kita masih lagi bersih daripada noda dan dosa yang telah dibersihkan dengan segala amal ibadah yang kita lakukan, dan tuntutan-tuntutannya dengan penuh keimanan dan pengorbanan jiwa dan raga. Kita harap supaya ibadah Ramadan meninggalkan kepada kita kesan yang baik di dalam diri dan akhlak kita. Mudah-mudahan Ramadan menjadi ubat kepada penyakit yang kita hadapi, dan mudah-mudahan hikmah di sebalik ibadah puasa di siang hari dan menghidupkan malamnya dengan qiyam dan ibadah akan membuahkan ketakwaan yang berkekalan sampai bila-bila. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan telah menyegarkan dan membangunkan umat ini menghadapi cabaran dan halangan dalam perjalanannya, melakukan pengorbanan yang dicurahkan untuk Ramadan. Persoalannya, apakah selepas Ramadan kita akan abaikan amalan agama kita? Adakah kita mahu meluncurkan syakhsiyah Islamiyah yang telah kita tanam di dalam diri kita sepanjang Ramadan? Dan adakah apabila kita keluar daripada bulan Ramadan, bagaikan kita tidak sabar-sabar nak berpisah dengan Ramadan dan mahu bebas daripada larangan-larangan kita berpuasa? Kalau ini yang berlaku, maka jauh sekali bagi kita mendapatkan kesan daripada Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, banyak kesan yang kita boleh lihat di dalam kalangan orang-orang soleh yang terdahulu. Apabila Ramadan mula meninggalkan mereka dahulu sangat berduka cita dengan Ramadan apabila tidak berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan umat Islam yang kini tetap kekal sifat mereka sebagaimana mereka yang dahulu-dahulu, menjadi seorang yang mulia, tidaklah hina, melaksanakan pengabdian kepada Allah, tidak menjadi hamba kepada hawa nafsu dan syahwat yang mendorong kepada keburukan. Kita mulia dengan mentaati Allah, kita mulia dengan menjunjung perintah Allah, kita mulia dengan kuatkan keimanan dan benar keyakinan dan pegangan kita kepada Allah. Jika orang Islam istiqamah dalam keadaan ini pada bulan Ramadan dan selainnya, pasti kita akan menjadi umat yang kuat dan mulia. Dan sudah tentu seruan-seruan jahiliah dan kerosakan tidak akan boleh meresap masuk ke dalam masyarakat Islam. Dan sudah tentu penyakit suka berpecah belah, kelemahan dan pertelingkah di kalangan masyarakat tidak akan berlaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebagai orang Islam, janganlah kita hanya melazimi takwa pada bulan Ramadan sahaja dengan meninggalkan maksiat dan dosa, dan tekun melakukan salat dan datang salat berjemaah serta saling bantu-membantu sesama umat. Tetapi keadaan ini tidak berlaku sebaik sahaja berakhirnya bulan Ramadan. Jangan kita hanya kenal Allah Subhanahu Wa Taala hanya pada bulan Ramadan sahaja. Jangan hanya kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala hanya dalam bulan Ramadan sahaja. Tetapi apabila Ramadan berakhir, kita kembali melakukan dosa dan maksiat serta tenggelam dalam kufur kesyahwatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagai akhirnya, marilah sama-sama kita hayati dan mengambil pengajaran untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Antaranya, yang pertama, umat Islam hendaklah bergembira dan bersyukur dengan kedatangan Syawal yang membawa keberkatan dan rahmat. Yang kedua, umat Islam hendaklah sedar bahawa perbuatan caci mencaci, tuduh menuduh, berburuk sangka adalah sifat-sifat yang amatlah berbahaya dan keji yang akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan azab di hari akhirat nanti. Yang ketiga, umat Islam diingatkan janganlah meringankan ajaran Islam dengan berakhirnya Ramadan dan bermulanya Syawal dengan meninggalkan salat, mendedahkan aurat dan dengan perkara-perkara munkar yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar dan diharamkannya. Dan kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah sedangkan Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Dan diharamkan kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-A'raf ayat 33.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله معين الجمع والأعياد ومبين الأمم والأجناد وجامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان